Baca doa. Hmm. Doa belajar, bukan doa makan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Irfan. Assalamualaikum. Okay. Ada 50 orang setakat ini. Kita nak mula ke? Cikgu Rosminah? Dah boleh buka. Boleh mula Irfan. Aku buka langkah tadi. Mentah-mentah pakai tu golok. Oh, tu dah lama tak pakai. Hari Jumaat ni. Semangat ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi perancangan penelitian sains, kita akan bincang satu soalan demi satu soalan lah. Bermula hari ini dan untuk seterusnya nanti tunggu je pengumuman. Jadi ini soalan malam ni kita nak discuss soalan nombor 10 ni. Alright. Okay. Sebab soalan-soalan bahagian C ni banyak teknikal. Kalau awak boleh kuasai teknik menjawab, InsyaAllah boleh skor lah lebih daripada separuh walaupun tak ingat eksperimen tu. Okay, so malam ni kita lihat soalan nombor 10. Suara jelas tak? Jelas. Jelas Okay, kita lihat dulu syllabus format KPSM ni yang akan berubah tahun depan, berubah sikit. So bahagian C wajib menjawab soalan nombor 10. Wajib. Tak tahu pun kena jawab. Okey, itu soalan mengeksperimen. Manakala soalan nombor 11 dan 12 tu pilihan lah. Hari tu kita dah bincang soalan mengkonsepsi, cuma membuat keputusan dan penyelesaian masalah belum lagi lah. Okey, so soalan ni ramai pelajar yang selalu tinggalkan sebab dia rasa macam susah. Yang susah tu memang dia tak belajar. Okay? So kalau belajar dan tahu teknik dia, InsyaAllah dapat jawab lah. Sekurang-kurangnya separuh, lebih separuh membantulah untuk skor soalan dalam subjek ni. Okey, jadi kita imbas kembali rasanya semua pelajar dah tahu ni. Kita revise balik. Cuti PKP ni banyak makan. Mungkin banyak lupa. So cara menjawab soalan nombor 10. Okey, pertama sekali ada hipotesis. Alright, ada hipotesis. So yang penting kat sini awak kena cari dulu MV dan juga RV. MV tu manipulasi. So MV RV ni biasanya digunakan untuk short form lah. Pembuat ubah manipulasi. Manipulasi dan juga responding bergerak balas. Bergerak balas. Okey, itu hipotesis. Lepas tu kita ada tujuan. Tujuan yang pentingnya ada perkataan untuk mengkaji kesan MV ke atas RV. Okey, MV apa tadi? Manipulasi. Ke atas bergerak balas. Okey. Dan daripada penyataan yang diberi, seterusnya kita perlu cari 3 jenis pemboleh ubah. Cuma tahun lepas 2019 dia tanya 2 saja. Tapi awak mesti tahu cari 3 pemboleh ubah. Sebab soalan-soalan sebelum ni dia tanya 3 tapi maksimanya 2 markah lah. Tapi dapat jawab 3 lagi selamat lah. Secara pembelajarannya lebih baik kita tahu semua pemboleh ubah. Pemboleh ubah iaitu RV responding bergerak balas, MV manipulasi, CV constant iaitu tetap atau pemalap. Okey,
seterusnya, radas dan bahan diberi dalam soalan. Cuma kita perlu tambah setakat ni tambah satu je. Tambah satu dah cukup. Satu ni sangat-sangat penting. Okey, satu biasanya satu dah cukup. Okey, diulang. Radas dan bahan diberi dalam soalan. Okey, awak copy balik, salin balik radas dan bahan tadi. Lepas tu tambah satu atau dua. Tapi satu dah cukup sebenarnya. Yang mana tips dia, kalau melibatkan cecair, mesti ada bekas. Tengoklah apa yang sesuai. Tabung uji ke, bikar ke, sebarang bekas yang sesuai. Okey. Untuk eksperimen melibatkan cecair, kita nak tuang, mesti ada bekas. Kalau melibatkan masa, kita nak ukur masa, mesti ada jam. Tak semestinya jam rendik. Okay. Boleh jadi awak jawab jam saja pun cukup, ataupun jam handphone. Janji alat pengukur melibatkan masa. Okey. Kalau melibatkan elektrik, litar, mesti ada wire. Biasanya dia tak bagi dalam penyataan dalam soalan tu, tak bagi wire ataupun tip wire. Jadi kita kena tambah, sebab tak ada wire, litar itu tidak lengkap. Dan kalau benda nak ukur, mesti ada pembaris ataupun pita ukur. Biasanya pita ukur jarang pelajar gunakan istilah pita ukur, kita gunakan pembaris. Okay. Dan kalau perlu pemanasan, ada beberapa eksperimen melibatkan pemanasan. Kalau dalam soalan radas dan bahan tak ada alat pemanas, awak perlu letakkan penunu Bunsen. Kesimpulannya, bahan yang kita tambah itu, radas yang kita tambah tu, radas dan bahan itu adalah sangat penting. Okay, setakat ni yang biasa ditambah adalah radas tu perkakas. Okay. Seterusnya, prosedur. Alright, prosedur ni yang pertamanya rajah membantu, pelajar untuk dapat markah. Okey, jadi kita tengok contoh jawapan. Okey, sediakan radas, terangkan cara penyediaan radas, rajah boleh lengkap diterima, dan terangkan bagaimana mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu melalui apa yang kita lakukan kepada MV. So mungkin awak tak boleh nak imagine sekarang, kita pergi sepintas saja. Okey, terangkan apa yang berlaku dilakukan kepada constant. Constant perlu tetapkan. Okey, prosedur soalan dia markah dia 4 markah saja. Jadi 4 isi, 4 point. Alright, tak payah sampai 10 prosedur. Cari 4 isi yang penting. Terangkan apa yang dilakukan pada CV, dan 4, bagaimana memerhati, mengukur pemboleh ubah bergerak balas. Kita akan tengok contoh jawapan pelajar. Okey, kemudian penjadualan data. Penjadualan data ni mudah saja. Okey, mesti ada jadual. Di sebelah kiri kita mesti letak MV, RV bergerak balas sebelah kanan. Okey, di sebelah kiri mesti isi. Okey, sebelah kanan kosong. Sebab sekarang kita merancang keputusan belum ada. Yang ada manipulasi tu, kita guna apa? Okey, ada tak? Tak boleh. Okey, kita tengok terus kepada soalan. Okey, soalan 2-3 tahun kebelakangan ni, dia punya situasi tu, dia mula jadi gambar rajah ataupun kenyataan sangat panjang. Sekejap cikgu buka
soalan-soalan tahun lepas kita tengok. Kita teruskan tadi soalan ni, soalan 2019, SPM 2019. Rajah 9 menunjukkan dua jenis senduk diletakkan ke dalam periuk yang mengandungi sup panas. Okey, so awak baca dan tengok gambar rajah betul-betul. Kat situ kita boleh dapat pemboleh ubah manipulasi. Okey, so yang manipulasi ni, kita tengok gambar rajah. Kalau awak tengok kat sini ada dua bahan yang berbeza. Okey, cara nak cam yang cam pemboleh ubah manipulasi ni dia berbeza. Okey, jadi kita lihat kat situ. Yang pertama kita guna senduk aluminium. Okey, yang kedua kita guna senduk kayu. Jadi kedua-dua ini adalah MV. MV adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, so dalam gambar rajah itu kita dapat ada satu pemboleh ubah manipulasi. Okey, selepas 5 minit, hujung kedua-dua senduk disentuh. Senduk aluminium lebih panas daripada aluminium lebih panas daripada senduk kayu. Okey, soalan ini dia agak mencabar sebab awak kena fikir konsep apa yang sedang diuji. Jadi fenomena sains yang diuji sekarang adalah kekondaksian. Okey, kekondaksian itu adalah konsep sains yang diuji. Okey. Jadi bila tahu konsep kekondaksian sedang diuji, kita dapat membina hipotesis. Okey. Tu pemboleh ubah manipulasi dah dapat. Yang bergerak palas, okey, ada tak dalam kenyataan kat situ. Menunjukkan dua jenis senduk diletakkan dalam periuk yang mengandung sup panas. Okey. Okey, nampak soalan tahun lepas awak tak boleh tengok, tak dapat daripada gambar rajah pemboleh ubah bergerak balas kat sini. Awak kena ubah sikit kepada ayat konsep sains tu, iaitu sekarang kita bincang pasal kekondaksian. Tapi akan ada hipotesis secara situasi. Kita tengok contoh jawapan yang ada pada cikgu ni lah. Ada kelas 5C yang hantar dengan 5G. Kita tengok contoh hipotesis yang kawan awak jawab ni. Alright. Okay, contoh jawapan yang pertama. Bahan logam iaitu aluminium mengkondaksikan haba yang baik. Okey, so kat sini MV ada. Okey, so RV ada. Sebelum tu kita kena cari dulu pemboleh ubah, kan? So untuk membina hipotesis, kita tengok balik slide ni. Bina hipotesis. Penyataan mesti spesifik, mesti kaitkan MV dan RV. Mesti kaitkan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Okey. Jadi awak kena cari dulu pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Okey. Jadi soalan tahun lepas ni dia awak kena tahu konsep apa yang sedang diperkatakan. So sekarang konsep yang sedang diperkatakan adalah RV. RV pula, kekondaksian. Jadi sini dia dah sebut bergerak balas, kekondaksian haba. Jadi
Bahan logam iaitu aluminium mengkondaksikan haba yang baik. Manakala bukan logam tidak mengkondaksikan haba. Okey, ini jawapan yang terbaik. Maksudnya dia nyatakan dua-dua belah. So yang dia nyatakan sekarang bahan logam bagaimana, bukan logam pun dia nyatakan. Tetapi andai kata awak hanya jawab sampai sini, iaitu bahan logam, iaitu aluminium mengkondaksikan haba yang baik, ataupun bahan logam iaitu aluminium adalah konduktor haba yang baik, itu juga diterima. Tapi diingatkan cara pemakahan mungkin berubah-ubah. Jadi mungkin tahun 2021 ni, iaitu sepatutnya SPM 2020 ni, takut dia nak dua-dua belah. Iaitu awak ni cerita aluminium, mesti cerita pula yang bukan aluminium tadi, iaitu senduk kayu tadi kan. Senduk kayu, iaitu kayu, bukan logam. Okey, ini jawapan yang terbaik lah. Dia nyatakan dua-dua belah. Tapi seandainya awak nyatakan sebelah saja, setakat ni diterimalah. Itu kalau nyatakan bahan logam mengkondaksikan haba dengan baik. Cukup. Tapi terbaik macam jawapan ini. Nyatakan dua-dua belah. Kita tengok jawapan lain. Okey. Logam merupakan konduktor haba. Okey. Ini MV. Konduktor haba yang baik, manakala bukan logam. Konduktor tadi RV. Manakala bukan logam merupakan konduktor haba yang lemah. Jawapan yang baik juga iaitu dinyatakan dua-dua belah. Siapa yang baik konduktornya, kekondaksiannya, siapa yang lemah. Nyatakan dua-dua. Okey, kita lihat lagi. Ini betul tadi pun betul. Okey. Jawapan hantar ke WhatsApp lebih macam ni lah. Jika menggunakan senduk aluminium untuk mengacau sup, maka senduk itu akan cepat panas. Okey. Kita bandingkan jawapan dua tadi. Dua jawapan yang pertama tadi, dia bincang pasal konsep sains yang sedang diperkatakan, iaitu kekondaksian. Okey, ini jawapan yang terbaik. Alright. Jadi, jawapan kawan awak yang ketiga ni, mana pen ni yang ada sikit. Jawapan kawan yang ketiga, jika menggunakan senduk aluminium untuk mengacau sup, senduk itu akan cepat panas. Okey, ini maksudnya berdasarkan situasi. Kita tengok, senduk aluminium tadi adalah MV. Okey, cepat panas adalah pemerhatian yang kita boleh anggap sebagai pemboleh ubah bergerak balas, cepat panas. So, kat sini diterima, tapi jawapan ini tak berapa cantik sangatlah. Okey, kalau boleh kita terus kepada contoh jawapan 1 dan 2 tadilah, lebih spesifik jawapannya. Tapi ini hipotesis berdasarkan situasi lah. Dia tak boleh, yang tak diterimanya, contoh kalau yang tak diterima, contoh macam ni. Dia terlalu umum. Senduk aluminium akan panas. Kalau setakat tu saja, salah. Macam pemerhatian. Senduk aluminium akan panas. Okey. Macam kawan awak jawab ni, dia berdasarkan situasi gambar tadi lah. Okey, kita tengok gambar tadi. Ya, situasi.
Apabila diletakkan dalam periuk yang mengandungi suhu panas, aluminium, sendur aluminium adalah akan berasa panas. Cuba elakkan jawapan macam tu. Boleh, insyaAllah, tapi akan datang tak pasti. Kok tiba-tiba jawapan macam tu tak diterima. So kalau boleh terus kepada konsep kekondaksian tadi. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada cikgu mana-mana nak tambah? Cikgu Rosmina? Okey, ini. Teruskan lah. Okey, boleh tak ada. Kalau ada nak tambah, boleh tambah. Sendur aluminium adalah konduktor haba yang lebih baik daripada sendur kayu. Alright. Okey, macam-macam jawapan. So, awak tengok ada dua jenis jawapan. Jawapan pertama, pelajar kategori jawapan kategori cemerlang. Dan jawapan yang kedua tadi yang berdasarkan situasi itu kategori sederhana. Kategori jawapan. Pelajar semua cemerlang. Okey, so nampak pattern jawapan kebaikan adalah sama. Okey, so nanti cikgu boleh check sendirilah dengan kelas masing-masing tu sebenarnya ialah konduktor haba yang baik ini disebut tadi. Alright, kita teruskan kepada soalan berikutnya, merancang eksperimen. Kecil sangat kat situ, kita guna. Soalan seterusnya. Berdasarkan maklumat yang diberikan, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat. Lupa. Kadang-kadang awak kena rujuk soalan B ni untuk dia punya clue, konsep apa kadang-kadang dalam exam blur. Sebab kadang-kadang suka mengata cikgu, jadi dalam exam blur lah. Tak sempat minta maaf tu. Jadi kadang-kadang bila blur tu awak tengok soalan B dulu. Soalan B, betul-betul cerita sekarang berkenaan dengan kekondaksian haba. Baru patah balik kepada soalan A. Kadang-kadang perkataan tu tak muncul dalam exam. Dalam exam macam-macam boleh berlaku. Okey, jadi eksperimen untuk menyiasat kekondaksian haba. Jadi kita tengok kat sini menggunakan rod kaca, kuprum, paku tekan, lilin, kaki retot, pembangsa dan radas yang lain. Okey, itu adalah bahan dan radas. Okey, sekarang cikgu nak tanya dan seorang tolong jawab. Apakah agak-agak bahan penting dalam kes ni? Yang perlu ditambah sebab kita sekarang dekat bahan dan radas. Ada yang boleh jawab? Sebelum kita paparkan jawapan kawan-kawan awak. Senyap semua ni betul, tak ada dalam sini. Aiman boleh jawab tu. Cuba semua jawab. Takut semua terlena ni. Atau tak dapat idea macam mana lah eksperimen ni berjalan kan? Sebab mungkin ada yang tak jawab lagi ni. Tak ada jawapan? Ada yang bagi jam randik ni, Ilyas bagi jam randik. Ilyas, dia jawab kat chat ke? Ya. Okey, mahal sangat suara Ilyas Ricardo ni. Tambah jam randik. Okey, bagus Ilyas sebab kita nak ukur masa kan? Ilyas Mahdi. Okey. Waduh. Apa tadi? Okey, kita terus kepada tujuan. Okey, ingat balik tadi tujuan. Tujuan. Mana tadi tujuan? Sini. Penyataan mesti ada untuk mengkaji. Tak ada perkataan untuk mengkaji, terus salah. Okey, mengkaji, menyiasat, kalau bahasa Inggeris to investigate lah, ataupun to study.
Ada ke yang jawab bahasa Inggeris sekolah kita? Tak ada rasanya kot lah. Jadi untuk mengkaji kesan MV ke atas RV. Okey, kat sinilah yang biasanya pelajar dia confuse dengan soalan A tadi. Soalan A tadi pasal senduk. Dia pergi cerita dalam sini kisah senduk juga. Okey. So, senduk tadi dia bagi konsep saja, konsep kekondaksian. Dalam makmal kita tak kaji senduk. Tak ada, di makmal tak ada senduk pun. So di makmal yang nak gantikan senduk tadi adalah rok kaca, rok kuprum. Itulah ganti. Ini ganti apa tadi? Senduk kayu. Senduk kayu. Ini gantikan senduk apa tadi? Aluminium. S tu senduk Okay. Jadi ramai pelajar kadang-kadang tergopoh-gapoh dia pergi jawab pasal senduk. Pun boleh ubah kat sini Okey. Ingat balik soalan A berdasarkan situasi ni. Jadi MV dan juga RV berdasarkan situasi yang diberi. Manakala di soalan B ni tuan boleh ubah adalah dalam konteks eksperimen ini. Jangan buat silap ramai pelajar selalunya tersilap kat situ lah. Dia sambung cerita A tadi. Okay. Jadi tujuan eksperimen, kita tengok contoh jawapan. Okay. Untuk menyiasat, ada kan? Untuk menyiasat, boleh. Hubungan antara jenis korek. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu pembuluh ubah. Lagi mudah lah. Okay, kita pada balik tadi. Nak bagi mudah kita menjawab tujuan dengan hipotesis, kita jawab dulu pemboleh ubah ini. Dan bergerak. Balas. Baru senang kita buat tujuan. Okay. So, pemboleh ubah manipulasi, tengok pada soalan. Berdasarkan maklumat, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat. Kata kunci untuk menyiasat, selepas menyiasat itulah adalah RV. Okay, ingat dalam peperiksaan, warning ni, jangan gunakan ringkasan. Ni dalam mengajar, ni nak ringkas. Nak tulis ringkas sebab tak nak tulis panjang-panjang sangat kan. Masa awak jawab, jangan jawab kalau awak dah biasa cikgu awak ajak MV, RV, jangan guna. Kalau awak guna yang ni salah terus. Walaupun jawapan tu betul. Ataupun ada setengah tu, mungkin cikgu dia ajar pemboleh ubah manipulasi, PM, pemboleh ubah bergerak balas, PB. Jangan guna ringkasan. Tulis ayat penuh. Paling malas pun P, kemudian manipulasi. Paling malas pun setakat tu je. Jangan buat PM ataupun MV ataupun PB ataupun RV. Okey, so soalan ni berbeza sikit berbanding soalan-soalan tahun-tahun lepas. Maksudnya 2018 ke belakang. Di mana soalan pada 2019 dia tanya MV dan RV sahaja. Soalan tahun-tahun lepas dia tanya ayat dia hanya kena pasti pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Jadi kebiasaannya pelajar jawab 3 lah. Tapi kalau jawab 3 pun tetap 2 markah. Okay, so baiknya awak tahu juga satu lagi pemboleh ubah yang tak ditanya kat sini, CV Okay, lagi baik. Okay. Jadi pemboleh ubah manipulasi RV tadi, kita tengok kekondaksian haba yang ada pada soalan yang tersurat orang panggil kekondaksian haba. MV. Okay, kita tengok apa yang berbeza tadi. Perkataan hampir sama tapi dia ada beza sikit. Ini dia. Rod kaca dan rod
aluminium. Okey. Jadi kita lihat jawapan pemboleh ubah dulu supaya mudah awak jawab tujuan. Okey, kita tengok dulu. Ni tips untuk jawab lebih mudah lah. Kadang-kadang bila awak fikir tujuan tanpa fikir dulu pemboleh ubah, jadi makan masa lagi. Pemboleh ubah malar. Alamak. Ni tak baca soalan kan? Baca balik soalan. Mana tadi soalan? Soalan. Ini yang kes nak cepat. Biar lambat asal selamat, tapi jangan lambat sangat. Banyak lagi soalan nak buat. Mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Siapa ni? Tak apa, nama dirahsiakan. Nanti lain kali dia tak nak hantar pula. Okey. Dia nak MV dan RV manipulasi dan bergerak balas. So, kawan awak pergi jawab malah. Okey, sorry. Ada kat bawah ni. Okey. Okay. Ingatkan jawab 2 tadi. Dia jawab 3. Ni bagus. Minta 2 jawab 3. Tapi kena tengok juga. Okay. So yang ni jarak penunuh bangsa dengan rod. Okay. So malah kita tak nak cerita lagi. Kita nak tengok manipulasi. Okay. Jenis rod. Okay, betul. Atau jawapan yang dia terima adalah awak tulis terus nama rod tadi. Rod kaca dan rod apa tadi? Kuprum kuprum. Okey, namakan terus pun boleh. Kadang-kadang tak boleh nak fikir ni. Ini mesti ada ni dinamakan parameter. Tak boleh awak jawab sekadar rod. Kalau awak jawab rod saja, salah. Tak ada parameter. Ini parameter. Okay, jadi perlu ada parameter jenis rod. Okay. Bergerak balas ke conduction haba. Okay, 2 markah. Tepuk-tepuk. Okay. Malar. Malar yang ditetapkan jarak penunuh bansen dengan rod. Jarak penunuh bansen dengan rod. Tak berapa nak kuat sangat. Okey, tak apa. Kita tengok dulu jawapan kawan lain. Okey, jenis rod. Dengan pakai. Okey. Nasib baik ada jawapan berbeza. Jadi awak belajar something kat sini lah. Ada pelbagai pemikiran ni. Yang ada nampak direct, ada nampak indirect dari segi konsep. Ini konsep lah. Kekondaksian haba ada pada soalan. Okey, yang ni dia tahu dah eksperimen tu macam mana. Okey. Eksperimen tu macam mana. Ni jenis rod betul. Masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Bergerak balas. Maksudnya kita test bila dipanaskan rod tu paku tekan yang mana cepat jatuh ataupun kita ambil masa atau kita ambil kekondaksian haba tadi sebagai RV boleh ubah dimanipulasi jenis bahan. Jenis bahan. Boleh? Cikgu Rosmina boleh kan? Jenis bahan? Jenis bahan. Kat situ satu bahan kaca, rod kaca, bahan kaca. Yang kedua jenis satu lagi logam, kan? Jadi jenis bahan kan? Dalam senarai tu, tapi ni kira last lah kau nak terima tu. Kira ini jawapan yang tak digalakkan. Okey, tapi nanti kena boleh banyak-banyak ni jawapan ni. Okey. Tengok balik pada senarai radas tadi, dia beri rod rod berbeza. Okey. So ulang balik tengok soalan. Bergerak balas okey sama.
jenis rod, masa dia ambil untuk paku tekan jatuh, okey sama macam kawan tadi. Tak ada dah. Atas. Untuk mengkaji pemberi ubat manipulasi jenis rod, masa yang dia ambil untuk paku tekan jatuh. Okey, so lebih kurang lah jawapan pelajar ni. Cuma jenis bahan tadi cuba elakkan. Okey, jadi walaupun soalan 2019 tak ditanya berkenaan dengan pembeli ubat malar, okey, sekurang-kurangnya awak tahu apa yang perlu dimalarkan kat situ. Jadi kita tengok jawapan kawan awak ni, tak ada markah markah diberi tadi 2 markah saja sebab dia hanya tanya manipulasi dan bergerak balas. Andai kata bergerak balas awak tadi salah, contohlah sini salah, tiba-tiba sini betul, sebab soalan tanya tadi manipulasi bergerak balas dapat 1 markah saja. Tapi kalau soalan yang pattern lama sebelum-sebelum ni dia tanya boleh ubah saja, yang ni dapat 2 markah lah. Okay, hati-hati pada soalan tu. Soalan tahun lepas dia hanya tanya 2 saja manipulasi dan bergerak balas. Jadi sini 2 markah. Pembeli ubat dimalarkan size rod. Okey, betul. Lagi yang dimalarkan kat situ sebab tak ditanya kan. Okey, tengok yang kawan-kawan awak. Yang ni betul-betul ikut soalan lah. Okey, kebanyakan ikut betul-betul soalan. Size rod. Okay, jarak paku tekan dengan api tadi, itu yang perlu dimalarkan. Ni. Okey, jarak antara mana paku tekan dia. Ni. Paku tekan dengan sumber api ni kita perlu fixkan lah. Tetapkan jaraknya, tetapkan jarak. Itu kalau soalan tanya ketiga-tiga pemberi ubah. Okey, kita balik kepada tujuan. MV ada, RV ada. Jadi mengkaji kekondaksian haba bagi logam dan bukan logam. Okey, tiba-tiba confuse pula. Perlu nyatakan MV dulu ke RV dulu? Perlu ke kita nyatakan MV dulu? Tiba-tiba confuse pula. Rasa tak perlu kan? Tak apa rasanya. Tak apa kan? Tak apa. Tapi seeloknya awak nyatakan MV dulu Okey, ni nak selamat. Mesti nyatakan MV depan baru RV. Kalau awak buat ni dia jawab ini adalah RV. Baru ini adalah MV so yang sebaiknya MV dulu baru RV yang macam ni. MV baru bergerak balas, iaitu untuk mengkaji sebab ayat dia ni dia terfikir macam ni. Mengkaji kekondaksian haba bagi logam dan bukan logam. Kenapa kita tengok jawapan lain? Lah. Boleh. Untuk mengkaji kekondaksian haba. Sekejap Alright. So dalam sebab confuse dengan kimia dia perlu MV dulu. Okey. So kat sini tak ada masalah. Tak ada masalah siapa dulu sama ada RV dulu ataupun MV dulu. Sebab kat sini susunan ayat dia memang gantung pada ayat. Sebab ayat kat sini memang kita boleh susun macam ni je. Mengkaji RV dengan MV. Ini MV. Okey. Sebab kalau kita nak susun MV dulu jadi pelik untuk mengkaji logam dan bukan logam dan juga kondaksiannya. Boleh juga untuk dia boleh kena perkataan hubungan Wan. Untuk mengkaji hubungan antara untuk tengok ada tak jawapan pelajar. Ada contoh tadi. Ni. Okey, untuk menyiasat hubungan, payah sikit nak terfikir kan, untuk menyiasat hubungan antara jenis rod MV dengan kekondaksian haba. Ini adalah jawapan yang paling baik sebab nyatakan MV dulu. Sebab cikgu confuse dengan kimia ni. Kimia dia memang perlu MV dulu. Tapi dalam sains boleh RV dulu, tapi tak digalakkan. Sebab nak selamat kita ikutlah MV dulu baru RV. Tapi
nampak pattern pemikiran pelajar kat sini, dia dapat fikir macam ni untuk menyiasat kekondaksian haba bagi logam dan bukan logam. Okey, tak apa. Okey, lagi ini untuk menyiasat kekondaksian haba. Okey, hanya ada RV yang dia hilangnya manipulasinya tiada. So ini salah. Pun boleh ubah, masa dia ambil pun tak lengkap. Masa dia ambil untuk apa? Paku tekan jatuh tadi kan, bergerak balas, kekondaksian haba. Okey, satu markah tadi. Okey, pilih macam apa? Okey, cukup dari situ. Kita teruskan pula soalan seterusnya. Senarai radas dan bahan. Tadi Alias sudah tambah satu tadi kan. Jangan lupa kopi semua. Kopi semua apa yang cikgu highlightkan ni. Rod kaca, rod kuprum, paku tekan, lilin, kaki retot, penguruh bansen dan jam randik. Okey, kita tengok. Okey, rod kaca, paku tekan, lilin, dan jam randik. Okey. Okey, ada jam randik. Sebelum tu kena check satu-satu lah semua ada tak ni. Ni. So jam randik ditambahkan jadi dapatlah. Kalau tak ada jam randik tadi, awak salin semua pun kosong markah. Rod kaca, rod kuprum, paku tekan, lini, kaki retot, penungku. Bukan penungku, penunu. Penunu bansen, jam, pikar. Okey, banyak ditambah kat situ. Okey, ni contoh ni jawapan jam saja. Jam saja pun diterima. Walaupun tak ada timer kan. Sebab awak boleh juga tengok kat situ, tapi susah sikit lah kalau jam analog, jam jarum. Jam jarum tu Okey, okey, cukup. Itu mudah saja. Seterusnya prosedur. Okay. So tadi satu markah. Prosedur tengok 4 markah. Okay, kita tengok jawapan kawan awak. Okey, kebiasaannya memang ramai pelajar dah biasa sediakan susunan radas. Okey lagi. Sediakan bahan dan radas. Memang akan jumpa jawapan-jawapan macam ni lah. Tepik cara kuprum pada kaki retot. Okay. Sediakan bahan radas. Okey. So ini tak ada markah. Dia tak pangkah. Cuma tak ada markah lah. Jadi kita tengok contoh jawapan yang teratur sikit. Okey, so yang pertama, bagaimana kita nak set up pemboleh ubah manipulasi. Manipulasi tadi rod kaca, rod kuprum. Okey, jadi kat sini letakkan paku tekan pada rod kuprum dengan menggunakan lilin. Okey. Kita tengok ni ada gambar rajah sikit. Seorang pun tak ada gambar rajah. Nampak macam ada tadi gambar rajah. Okey. Okey, kita tengok yang ni dulu Padam dulu ni. So, gambar rajah diterima. Okey, so apakah markah yang pelajar ni boleh dapat? Okey, yang pertama cara dia handle MV. Okey, rod kuprum, rod kaca tadi. So dia apikkan pada ni
label kaki retort. Okay, sebaiknya semua bahan radas awak label. Jadi kat sini dia kepitkan rod cuprum dan rod ke atau ni maksudnya dia ulang eksperimen nanti. Jadi kat sini okey, poin pertama dapat ni. Mula-mula kita guna rod kaca cuprum. Lepas tu rod kaca ni pengulangan. Pengulangan ni mungkin biasanya markah pada P4 atau P5 macam tu lah. Poin kelima atau P4 macam tu lah. So daripada gambar rajah dah dapat 2 markah setakat ni. Kemudian ini lagi. Ini satu lagi poin. Kita letak paku tekan di hujung rod. Kan? Itu poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga, ini dia idea ada, cuma tak label. Tak nampak macam penunu Bunsen. Jadi awak kena label penunu Bunsen. Atau buat macam ni. Hujung rod kaca tu, okay, boleh buat anak panah, tulis panaskan. Okay. Kalau awak nak lukis penunu Bunsen, macam penunu Bunsen, okay, label penunu Bunsen. Lepas tu ni mesti ada gambar api. Itu menandakan kita panaskan. Ini gambar api ada, tapi label tak ada. Jadi tak dapat untuk poin ketiga, panaskan. Tapi kita akan cari pada prosedur secara bertulis. So kat situ, dekat gambar rajah, pelajar ni dia dah dapat 3 markah. Dia ulang 3 markah, iaitu cara menggunakan manipulasi, cara kita set up manipulasi. Kemudian P2 tadi, kita ni macam mana mengukur lah kan. Kita nak ukur menggunakan masa yang dia ambil untuk paku tekan dari jatuh. Okay, 3 markah kat sini dia dah dapat. Yang ketiga tadi, dia ulang. Dia ulang ni maksudnya satu rod cuprum atau rod kaca, dan ini maksudnya pengulangan. Okay, 3 markah kat situ. Sedekah rudas dengan raja, tak ada markah. Letakkan paku tekan pada rod cuprum. Jadi dah ada kat sini kan. Jadi ini sudah diberi given. So tak dapat markah lagi lah, dah diberi ke atas. Jadi yang mana jumpa dulu itu dapat markah. Yang seterusnya kalau berulang, kita tulis akan ditulis given saja. Ini dia, panaskan ujung ke apa tu? Ujung kan? Nak cepat-cepat dah tu. Tak apa, insyaAllah diterima. Typo. Panaskan hujung rod cuprum dengan kuat. Inilah poin yang kita tertinggal tadi, poin ketiga. Okay. Tadi sebab tak jelas apa gambar ini. Tak jelas. Kalau dia lukis penunu Bunsen ada api, P3 tadi. Okay. Rekod masa yang diambil oleh paku tekan untuk jatuh. Rekod. P4. Okay. Ulang dengan menggunakan rod kaca tadi, kita dah bagi dekat sini. Pengulangan P5. So itu juga given. Okay. Jadi pelajar ini dapat maksima 4 markah. Dekat gambar rajah dapat 3 dah. Okay. Ada setengah calon tu dekat gambar rajah dapat 4 terus. Okay. Ada apa-apa soalan? Nak tanya?
Ada cikgu-cikgu lain nak tambah? Kak Ros? Why? Ya. Bercerita daripada gambar Tak dengar. apa cerita sikit macam mana daripada gambar rajah tu dapat 4 markah. Tadilah. Dia api tadi. Tak jelas ni. Yang rekod tu, rekod masa tu. Mana ada rekod masa? Dekat gambar rajah. Maksudnya kan yang kalau nak dapat 4 markah tu dia kena ada rekod masanya diambil apa kan? Okey, betul. Jadi gambar rajah macam mana dia nak boleh dapat? Dia lukis jam randik. Dia lukis jam randik tapi payah sikit lah untuk point ukur macam tu. Sebab kita nak ukur masa paku tekan jatuh kan. Tapi dia boleh dapat 4 markah kat sini yang penunu bangsa tadi. Markah yang ukur rekod masa tadi P4 tu susah sikit. Sebab lukis gambar saja tak cukup jam randik. Faham tak? Sebab kita maksima sini pelajar ni boleh buat sampai 5 point. Okey. Tapi maksima tetap 4. Jadi gambaran Betul. Okeylah tu. Faham. Sebab kalau lukis gambar jam randik pun susah kita nak nilai jam. Tapi Wan kalau jam randik susah. Kalau dia dah lukis semua and then yang last kali dia tulis rekodkan masa untuk aku tekan jatuh, boleh juga. Tu boleh. Kan? So itu nak bagi tahu calon ni, pelajar ni baguslah dekat gambar pun dia boleh. Dapat 4, sepatutnya dapat 4 markah, cuma gambar rajah penunu bangsa tadi dia tak label. Retort tu kalau dia tak label tak apa ya? Biasanya kalau yang jelas kaki retort yang kebiasaannya kita dah tahu tak apa. Tapi itulah biar semua berlabel. Sebab kita tak tahu pemarkahan selepas ini macam mana. Tiba-tiba kita nak strict lah tahun ni. Walaupun kita tahu pelajar memang masa belajar kat sekolah kurang kita mana tahu. Tapi insyaAllah biasanya lebih kurang je. Cuma kaki retort tu biasanya kita dah tahu kaki retort. Yang gambar-gambar ni penuru bangsa tu tak tahu, gambar macam topi pun ada, macam UFO pun ada. Okey, tak tahu dekat exposure kita tengok jawapan 1, 2 lagi sekali imbas. Silakan Bandar Radas, letakkan paku tekan pada rod kuprum. Okey, itu tadi letak paku tekan tadi poin kedua kan. Poin pertama dia tertinggal, iaitu bagaimana awak nak letak rod kuprum ataupun rod kaca pada kaki retort. Itu yang dia tertinggal. Panaskan hujung rod kuprum, ini yang ketiga, langkah ketiga. Rekod masa paku tekan jatuh. Okey, tengok jawapan pelajar ni. 5 baris dapat maksima 4 markah. Walaupun dia tak ada poin pertama. Pertama sekali bika diisi air. Kenapa bika? Nyalakan penunu Bunsen dan letakkan kaki retort di atas. Kemudian letakkan bikar berisi air di atas kaki retort. Masukkan rod kaca dan rod kuprum di dalam bikar yang berisi air. Ni lain macam ni Masukkan rod kaca dan rod kuprum di dalam bikar yang berisi air. Okey, tak ada point kat situ. Dia tak guna alat radas diberikan ni. Dia tak guna alat radas yang diberikan. Ya, betul. Okay, tak apa, kita tengok pelbagai jawapan pelajar lah kat sini. So bila kita tengok contoh jawapan pelajar, nampak jelas sikit lah. Berbanding cikgu bagi jawapan semua duk Okay, so lain kali insyaAllah kita buat lagi, tolonglah hantar kat cikgu masing-masing. Kita discuss macam ni lah. Okay, kita tengok sini. Point. Kepikan rod kuprum pada kaki retort. Nampak? Dia bagaimana dia handle manipulasi tadi kan? Kau boleh buat manipulasi. Lekatkan paku tekan. Ni untuk ukur P2.
Nyalakan penunu bansen pada hujung rod. Poin ketiga, rekodkan kekondaksian haba. Boleh lah. Maksudnya siapa yang kondaksi haba, siapa yang bukan kondaksi haba, boleh. Okey, ulang dengan rod kaca pula. Jadi dia buat 1, 2, 3, 4, 5 tapi maksima tetap 4 markah. Jangan harap dapat 5 markah. Tapi jawapan terbaik lah ni. Tengok simple. Nak dapat 4 markah. Bagaimana nak handle pemulibah manipulasi, bagaimana nak handle pemulibah responding, lepas tu pengulangan. Ada setengah eksperimen dia buat serentak. Kalau serentak macam bab 3 kata 5 faktor nutrisi, nutrisi ke apa, pertumbuhan bakteria kan. Kita buat serentak cuma pada lokasi yang berbeza. Itu serentak. Ini kita ulang. Lain kali kita tengok contoh macam tu pula. Ada jawapan lain. Sediakan baradal rod kaca dan rod kumpulan apa tu? Letakkan. Letak macam mana? Rod kaca dan rod kumpulan di kaki rektor. Ni sipi-sipi lah ni. Doa-doa lah. Yang tanda nanti dia tergerak hati nak bagi. Letakkan tu tak jelas. Kepitkan. Lebih bagus kepitkan. Tapi insyaAllah dapat ni. Panaskan. Okay. So cikgu baik hati malam ni bagilah. Ini satu. Panaskan. So nanti lepas exam doa-doa lah dapat pemeriksa yang baik. Panaskan rod menggunakan penunu bansen. Kemudian dekatkan rod menggunakan lilin. Panaskan rod menggunakan penunu bansen. Kemudian dekatkan rod menggunakan lilin. Oh, dia pergi lain macam ni. Ni kena fikir panjang ni Kena fikir panjang. So sebab dia macam complicated. Dia panaskan rod dulu. Kemudian dekatkan rod menggunakan lilin. Padahal dia dah letak di kaki report tadi. Okay. Tak apa-apa. Kita tengok jawapan yang jelas betul lah. Ini ambil masa untuk fikir ni. Nak bagi tak nak, Okay, jadi perhatikan masa dia ambil tu baru tekan jatuh. Poin ke-4 tadi kan. Tak masa. So, sama ada 2 atau 3 jawapan yang ni agak bahaya ni. Sebab tak jelas. Okay, kita anggaplah dapat 2 markah je. Okay, the last one. Pasal tiba-tiba ada rod besi pula. Mana ada rod besi tadi? Kita ada kuprum. So salah lah kat sini. Silap guna. Kuprum. Besi-besi adalah bahan yang berbeza. Kalau jawab rod logam tadi, boleh lagi pejam mata sebelah. Lekat paku tekan pada rod besi lagi. Tapi dengan lilin kita bagi pada poin dekat paku tekan tadi lah. Panaskan tadi menggunakan bansen. Okey. Rekod masa KP4. Walaupun okey, cuma kat sini lah bahayanya. Sebab guna rod besi. So, betul tak Cikgu Rosmina? Sebab tu tak kiri kan? Sebab dia salah guna bahan. Kalau saya tak terima ni. Betul lah. Sebab kita beri rod kuprum. Rod besi dengan Kuprum dengan besi berbeza. Walaupun awak biasa panggil logam tu semua besi. Memang bahasa kampungnya semua logam tu kita panggil besi je. Logam kan. Besi tu besi ni. Besi adalah ferrum. Kuprum adalah logam yang berbeza. Okay, jadi kesalahan kat sini efek pada jawapan keseluruhan. Okay, cuma nanti dapat pengulangan dapat 5 P5, still dapat 3 markah. Alhamdulillah dapat juga. Sayangnya dia silap guna besi, perkataan besi. Okay, lebih kurang tu. Okay, kita tengok last kali penjadualan data. Kita mula daripada belakang pula lah. Okay, penjadualan data. Okey, sini mesti ada MV dan mesti isi kat sini. Mesti diisi. Okey, sini RV. Okey, RV.
Okey, MV jenis rod tadi betul, DAC rod kaca, rod besi betul. RV masih diambil untuk paku tekan jatuh, betul. Jadi 1 markah. Okey. Jenis bahan. Okey. Alhamdulillah kita kita belajar banyak hari ni contoh yang jawapan yang perlu dielakkan dan contoh-contoh kesilapan pelajar. Tengok rod besi. Rod kuprum So dengan sebab ini bahagian ni akan jadi salah. So dia akan jadi Dekat bahan dan radas dia tulis apa Wan? Rod besi Yap. juga ke? rod kuprum kan? Kan betul pula Naya salah bagi. Kita tengok sini rod kuprum. Terbesar kan? Kuprum tu. Belajar dia bagi kuprum, awak pergi ubah swipe pada besi, jadi salah lah. Ni. Sayangnya awak tersilap kat situ je. Pelajar ni pelajar kategori cemerlang ni. Dia punya prosedur, step dia cuma itulah. Mungkin masa ni tengah tengok bola MU kalah ke kan. Rod besi jadi salah lah. So terus jadi kosong markah. Sebab awak tersilap guna rod besi. Tak diberi pada eksperimen. Kat sini betul pula rod kaca. Ni. Radas yang lain tu. Baru je puji. Belajar cemerlang. Okey, radas yang lain. Apa dia radas lain tadi? Jam Jam Randi adalah jawapan terbaik. Jam saja pun betul. So, kosong markah kat sini. Tiada alat, tiada radas tambahan yang penting tadi. Okey. Untung malah ni jawapan macam-macam kita boleh belajar. Jenis rod. Rod kaca, rod kuprum sini betul. Masih diambil untuk jatuh. Diberi 1 minit, 5 minit. Okey, ingat sekarang kita merancang. Takkan awak rancang dah ada keputusan. Tapi dia tak jejaskan jawapan, melainkan jawapan yang awak isi tu jadi salah. So ini tak sesuai, jadikan contoh lah. Kalau ada contoh lain lah. So elakkan isi bahagian RB. Takut nanti awak isi benda salah, dikhawatiri jawapan awak jadi salah. So ini betul. Ingat, elakkan jawab pada RB. Jenis rod kuprum, rod kaca, kekondeksian Wan. apa betul? Ya. Kalau dia tak bubuh unit, boleh ke? Unit kat mana tu? Ini unit ni. Dekat masa. Okey, kita ada masalah. Masa pakai dia. Tak ada. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Dalam sains dia okey. Kalau subjek kimia dan fizik tu mesti ada lah. Okey, kat mana tadi? Alright, ni betul. Okay. So, nampak contoh jawapan yang perlu dielakkan. Okay. So, sebelah kiri mesti MV So, ni salah lah. Okay, tak apa. So, pelajar ni so harap ada lah kat sini. Harap ada dan belajar something ni cara menambah baik lah jawapan. Okay. So, lebih kurang dah semua. Alamak, jumpa. Macam contoh kita boleh tunjuk hari ni. Dia pergi kosongkan kat sini. Jadi salah. MV sebelah kiri ni isi dengan jawapan yang betul. Jangan isi jenis rod, tiba-tiba awak jawab tadi rod besi, jadi salah lah. Masih dia ambil ini tak perlu. Jadi walaupun sini betul, tapi keseluruhan ni sebab 1 markah saja. Sebab 1 markah je dia, jadi sebelah kiri salah, jadi kosong markah. Okey, cukuplah tu. Okey, cukuplah untuk kita sama-sama belajar.
cara menjawab soalan nombor 10 ini. Okay. So, tahniahlah kepada berapa ramai yang datang. Tadi tengok 62. Mungkin dah tertidur. Oh, ada yang tanya. Irfan lain kali nak tanya sebab cikgu tak dapat tengok chat tu. Berjualan kalau letak jenis rod. Ada tadi kan? Jenis rod tadi kan? Okay. Kalau jenis rod kena letak juga, kena isi. Kena isi. Yang rod kuprum dengan rod kaca tu. Kalau ni manipulasi dia tak boleh. Tuan-tuan ni Irfan, bukan Irfan punya. Kelas saya dia mesti. Ni jenis rod. Perlu letak. Perlu letak isi dalam MV tu, kuprum dan kaca. Jenis rod, kuprum, kaca. Okay, boleh lah. Sebab sini dah tulis rod. Sepatutnya rod kuprum, rod kaca. Tapi sebab kat heading, dekat tajuk jadual tadi dia buat jenis rod. Walaupun tulis kuprum, kaca saja, betul lah. Untuk lagi soalan? Yes, masa tak perlu sebab ini cuma perancangan, bukan hasil eksperimen ya. Jadi masa tak perlu catat. Cuma letak pemboleh ubah manipulasi saja. Sebab kita rancang. Elias tu. Kita rancang Elias. Lagi. Ada nak tambah apa-apa Cikgu Ana, Cikgu Eliza? Yang lain-lain ada soalan Tajah? Kalau dah letak masa juga. Tadi baru je cerita Kalau letak tak ada masalah. Cuma elakkan. Sebab takut kalau jawapan awak tu salah, takut tiba-tiba jadi salah keseluruhan. Elakkan letak pada RV sebelah kanan tu Elakkan letak jawapan, letakkan jawapan keputusan di sebelah sini. Elakkan. Sebelum ni kamu dah letak tu, lepas ni tak payah letak lagi lah. Dah, jangan letak lagi. Letak takut yang manipulasi je. Takut kebetulan salah yang awak letak tu tak boleh jadi salah. Ini contoh ni tak ada yang salah, betul lah. Okay. Lagi. Kalau kita tak letak unit, tadi ni Cikgu Liza dah tolong tanya dah tadi. Unit tak apa, letak lagi bagus unit setakat ni tak letak pun tak apa. Kalau awak letak lagi bagus, macam tu je lah. Tapi yang risaunya kalau letak salah. Itulah. Yang risau macam tu lah. Nak letak masa, awak pergi letak kilogram. Habis jadi salah. So kesimpulannya, kalau tak confident, jangan letak. Itu je. Okay, bagus. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada lagi nak tambah apa-apa Cikgu Rosmina? Kita akan buat nanti soalan-soalan lain pula nanti. Fokus kepada soalan 2019 dulu lah. Yang untuk pemilihan belum. Konsep mungkin memang dah biasa kot. Dah ada. Konsep dia orang dah biasa. Cuma pemilihan dengan pernyataan masalah. Kita buat soalan pemilihan 2019 soalan apa soalan 2019 konsep dengan pernyataan masalah. Bolehlah kita buat soalan 12 nanti. Nanti tetap per hari lah. Kita buat macam ni lah, sejam cukup lah. Sejam dah cukup. Soalan sebelah 12 tu biasanya lagi senang. Karang dia. Okey, ada lagi nak tambah apa-apa? Kalau tak ada dah. Ada. Cikgu Nurwana, ada nak tambah apa-apa? Dah, perfect dah tu. Okey, Cikgu Liza. Tak ada apa-apa Wan, dah cukup lah tu. Bagus. Okey, masing-masing nak berehat tengok movie kan. 2 minggu esok hari Sabtu. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada lagi. Terima kasih. Terima kasih sebab hadirkan diri. Tu je. Cikgu harap lepas ni kita sama-sama macam tu.
ada soalan. Cikgu boleh ke tak lukis gambar untuk soalan prosedur atau tidak? Tak, dia ada kat sini, kat AT Aizat ni. Nah. Tadi saya tak explain lukisan kalau ada boleh dapat markah. Dia kadang-kadang dekat lukisan ada, dekat prosedur tak ada. Kadang-kadang macam tu pelajar ni. Dekat lukisan dia ada yang dapat markah. Tapi dekat dekat tulis tu dia tak dapat markah. Ada juga macam tu. Tapi sebab hari ni kita jumpa satu je contoh. Contoh macam ni, dia dapat 3 markah saja pada lukisan. Yang berulang tu, jawapan yang berulang, dia akan diberi given lah, tak tanda lah. Ada pelajar dia boleh dapat full mark pada lukisan saja. Ada. Dia tak tulis pun. Ada juga. Lukisan tu membantu. Kalau ada, insya-Allah ada markahnya. Jangan risau. Kalau tak ada pun, kita pemeriksa dia akan carilah pada prosedur yang bertulis ni. Kalau tak ada, dia akan cari kat sini. Akan cari pada prosedur yang awak tulis. Tak wajib tapi boleh lukis. Okey. Okey, tu Elias sila ready untuk bacaan doa. Irfan bagi arahan. Okey Elias. Permintaan ketua pelajar. Mana Elias? Hilang. Dekat masjid bukan main pakai jubah. Macam doa Elias. Ada gangguan sikit. Ada gangguan ya Allah. Ada gangguan apa? Okey, cepat Fan. Irfan, kita tutup kelas hari ni. Kita tutup kelas hari ini dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Okey, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ambil gambar kan ni?